Kerajaan Filipina seharusnya mengambil inisiatif sama seperti Malaysia untuk mengatasi jenayah yang dilakukan rakyat mereka di perairan negara jiran. Ini termasuk mewujudkan pasukan keselamatan seperti Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, ESKOM. Ketika menyuarakan harapan itu, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Syed Abbas Syed Ali berkata, insiden penculikan yang sukar diramal mungkin didalangi pihak yang memahami selok-belok dan pergerakan di perairan Zon Selamat Timur Sabah, Zon. Beliau ditemui dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri anjurannya di Dewan Masyarakat Tawau. Mengulas insiden penculikan membabitkan 3 rakyat Indonesia di perairan berdekatan Sahabat 16 Lahadatu malam Sabtu lalu, Datuk Syed Abbas yakin perairan Sabah masih selamat. Selain keberkesanan ESKOM, pelaksanaan perintah berkurung juga berjaya mengekang beberapa kes jenayah rentas sempadan di perairan Ezon. Dalam pada itu menyentuh mengenai konsep Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri, Datuk Syed Abbas yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Balung berkata, melalui majlis seumpama yang menjadi medan pertemuan masyarakat pelbagai kaum dan agama untuk memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian seluruh rakyat. Kira-kira 4,000 masyarakat berbilang kaum dan agama memeriahkan acara ini yang juga turut dihadiri Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur Tan Sri Joseph Pairin Kitingan serta Menteri-Menteri Kabinet Negeri. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri KDN bagi memerangi jenayah pedofilia khususnya mereka yang menjadi sukarelawan untuk mendekati golongan kanak-kanak. Menurut Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, Datuk Hajah Azizah Haji Muhammad Dun, walau apapun cabaran yang mendatang, Parti UMNO yang merupakan parti tunjang kerajaan tidak akan putus-putus memperjuangkan nasib rakyat keseluruhannya. Kita percaya bahawa UMNO itulah parti yang dapat memperjuangkan nasib rakyat keseluruhannya. Tidak kira walaupun dia parti itu namanya Melayu, tetapi dia memperjuangkan semua rakyat yang berbilang kaum di dalam negara kita ini. Tidak ada pun yang tertinggal. Datuk Hajah Azizah menyatakan demikian ketika ditemui media di Beaufort. Sehubungan itu, beliau menggesa semua ahli parti untuk berganding bahu dalam memperjuangkan nasib rakyat. Polis Kota Kinabalu mengeluarkan 232 saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas dalam op pelbagai dan op had laju di Jalan Kepayan, Kota Kinabalu pada Ahad. Dalam kenyataan media, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACPM Chandra berkata, operasi bermula pukul 11 malam hingga 1.40 pagi yang disertai 2 pegawai dan 8 anggota trafik itu bertujuan menurunkan kadar kemalangan dan membendung kegiatan samsing jalanan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Antara saman yang dikeluarkan adalah tiada lesen memandu, menghalang lalu lintas, langgar lampu isyarat dan mengubah suai kenderaan. Pihak polis turut menyita sebuah motosikal dan sebuah kereta kerana melakukan kesalahan trafik. Menurut ACPM Chandra, sepanjang operasi itu, 78 kenderaan diperiksa termasuk 27 motosikal. Tidak ada insiden yang tidak diingini berlaku sepanjang operasi berkenaan dan operasi serupa akan diteruskan dari semasa ke semasa. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri KDN bagi memerangi jenayah pedofilia khususnya mereka yang menjadi sukarelawan untuk mendekati golongan kanak-kanak. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Hajah Azizah Haji Muhammad Dun berkata, usaha itu termasuk mengenal pasti individu yang disyaki terlibat dalam jenayah pedofilia. Kita akan bekerjasama dengan KDN bagi memastikan tempat-tempat kita, pusat-pusat kita yang melibatkan sukarelawan, yang kumpulan sasar kita adalah kanak-kanak dan orang muda. Kita akan pastikan bahawa orang yang terlibat dengan perkara-perkara yang menjijikkan ini tidak akan dapat datang ke situ dan datang ke Malaysia ini. Datuk Azizah yang juga ahli Parlimen Beaufort ditemui media dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri 2016 di Beaufort.
Aidilfitri menjadi wadah yang boleh mengeratkan perpaduan dan mengikis sikap prejudis antara masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Ini kerana perayaan seumpama bukan hanya diraikan oleh umat Islam, malah seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama. Menurut Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Datuk Hamisa Samad, melalui perayaan yang dikongsi bersama itu bukan sahaja dapat memperkukuhkan perpaduan, malah rakyat dan pemimpin dapat bersua muka dengan lebih dekat dan mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Sehubungan itu, beliau menyuruh masyarakat untuk terus bersatu bagi memastikan kemakmuran dan keamanan negara kekal berterusan agar tidak wujud ruang perpecahan yang boleh dieksploitasi golongan yang cuba mengambil kesempatan menghancurkan negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam majlis rumah terbuka Aidilfitri beliau di Tanjung Batu Tawau. Jelasnya keamanan yang dinikmati rakyat yang terdiri daripada pelbagai etnik dan fahaman agama bukannya datang secara bergolek tetapi hasil kebijaksanaan pemimpin menerajui negara. Kira-kira 2,000 orang hadir memeriahkan majlis ini yang turut dihadiri Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Syed Abbas Said Ali, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Jainab Ahmad Aid, Ahli Parlimen Kalabakan, Datuk Abdul Ghafur Saleh, Adun Sebatik, Datuk Abdul Muiz Picho dan Presiden MPT Ali Jus Sipil. Kekuatan UMNO terletak pada sokongan rakyat kepada pemimpin parti untuk memperjuangkan nasib rakyat selaras dengan matlamat parti itu. Menurut Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, Datuk Hajah Azizah Haji Muhammad Dun, walau apapun cabaran yang mendatang, parti UMNO yang merupakan parti tunjang kerajaan tidak akan putus-putus memperjuangkan nasib rakyat keseluruhannya. Kita percaya bahawa UMNO itulah parti yang dapat memperjuangkan nasib rakyat keseluruhannya. Tidak kira walaupun dia parti itu namanya Melayu, tetapi dia memperjuangkan semua rakyat yang berbilang kaum di dalam negara kita ini. Tidak ada pun yang tertinggal. Datuk Hajah Azizah menyatakan demikian ketika ditemui media di Beaufort. Sehubungan itu, beliau menggesa semua ahli parti untuk berganding bahu dalam memperjuangkan nasib rakyat. Rakan Golf Bisaya Sabah giat menganjurkan aktiviti kemasyarakatan termasuk pertandingan golf Muhibah melibatkan kaum Bisaya bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama masyarakat Bisaya di negeri ini. Ketua UMNO bahagian Beaufort, Datuk Islin Haji Aliasnih berkata, program yang julung kali diadakan ini bertujuan mencungkil bakat baharu dalam kalangan anak-anak Bisaya untuk diketengahkan menjadi pemain golf profesional pada masa akan datang. Antara lain, mengeratkan hubungan silaturahim antara kami dan juga dapat mengenali lagi rakan-rakan kami, terutamanya anak-anak Bisaya yang pandai bermain golf. Sudah tadi tengok ada macam budak-budak pun ada join. Ya, antara tujuan kita juga untuk mencungkil bakat baru di kalangan anak-anak kita, anak-anak Bisaya, dan untuk kita tunjulkan lagi ke ke program ataupun ke pertandingan yang akan datang, dan kita mau mencungkil supaya ada anak-anak kami, anak-anak Bisaya ini boleh kita ketengahkan menjadi seorang pemain golf yang baik, dan kalau boleh kita angkat menjadi seorang pemain profesional. Jelas Datuk Isnin, penyertaan dalam sukan golf berkenaan terbuka kepada semua peringkat masyarakat Bisaya tanpa mengira perbezaan fahaman politik. Beliau ditemui media dalam pertandingan golf Muhibah, anjuran rakan golf Bisaya Sabah di Beaufort. Sementara itu, pengerusi penganjur rakan golf Bisaya Sabah, Abdullah Haji Ukin, berharap kejohanan golf ini dapat mengumpul lebih ramai anak-anak Bisaya untuk bersaing dalam sukan golf bersama suku-suku lain. Hasrat rakan golf Bisaya diwujudkan ini supaya satu hari kami akan membantu generasi muda ini supaya dapat mengaktifkan lagi sukan golf ini. Pertandingan ini mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan lebih 60 orang peserta, termasuk peserta di bawah umur 12 tahun dan golongan veteran. Setakat ini, populasi masyarakat kaum Bisaya mencecah lebih 70,000 orang di seluruh Sabah, antaranya di kawasan Beaufort, Kuala Penyu, Sepitang dan Membakut. Seterusnya kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini.
Pada pukul 10.30 pagi ini berlangsung Majlis Ramah Mesra Hari Raya dan Majlis Menyambut Sukarelawan ITU ICT dari Korea Selatan ke Kampung Rampayan Laut Kota Belud, Anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Azizi di Angkasa Puri. Silakan.